Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan menampilkan sebuah video dari salah seorang ustadz jiran tetangga yang membahas masalah salat sunat ba'da isya. Lazimnya dikerjakan orang ba'da isya itu adalah 2 rakaat. Bagaimana sering kita lakukan. Ternyata ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa salat sesudah isya itu, salat sunat sesudah isya itu bisa kita kerjakan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Fadilahnya sangat besar, yaitu bagaimana kita dengar penjelasan nanti bahwa salat sunat ba'da isya yang 4 rakaat ini dilakukan 2 kali salam, itu pahalanya sebagaimana kita salat di malam Lailatul Qadar. Jadi ada suatu kekeliruan yang dilakukan mungkin oleh orang-orang awam, bahwa banyak orang-orang kita atau jemaah-jemaah sholat pada bulan Ramadan, dia lebih mengutamakan sholat tarawihnya ketimbang sholat sunat ba'da isya. Padahal berdasarkan keterangan yang kita dengar bahwa sholat ba'da isya itu harus diutamakan, setelah itu baru melaksanakan tarawih. Jangan ditinggalkan sholat ba'da isyanya. Karena salat ba'da isya 4 rakaat ini sangat besar fadilahnya. Ya, mari kita dengarkan penjelasan dari ustadz ini agar kita menyempurnakan adat kita, ibadah kita maksudnya, menyempurnakan ibadah kita agar ibadah kita lebih sempurna dan fadail amalnya lebih kita utamakan. Yang mana lebih kita utamakan, salat ba'da isya atau salat sunat tarawih, itu contohnya. Mari kita ikuti penjelasan dari ustadz ini, semoga menambah wawasan kita, meningkatkan amal ibadah kita. Sekian, terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lihat, yuk kita dengarkan. Semoga kita bisa menilai mana yang orang-orang baik. Salat 4 rakaat selepas isya. Dalam hadis Ummu Habibah, package projek mega kita tu 2 rakaat lepas isya kan. Yang ni 4 rakaat selepas isya. Terdapat dalam hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, bittu fi baiti khalati Maimunah. Ibnu Abbas kata, aku tidur bermalam di rumah makcik dia, khalah dia, makna mak saudara dia, nama Maimunah bintil Haris, isteri Nabi. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Malam tu giliran Nabi bermalam di rumah Maimunah. Fa shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya. Nabi kita solat isya di masjid. Thumma jaa ila manzilihi. Kemudian dia balik ke rumah dia. Fa shalla 4 raka'atin. Maka dia salat 4 rakaat. Ingat, hadis ni menyebut kepada kita kelebihan salat 4 rakaat selepas salat isya. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis sahih mana? Ada lagi hadis yang kedua daripada Aisyah pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya qattu. Nabi kita salat isya fadakhala alayya. Maka Nabi kita masuk ke rumah dia, rumah Aisyah pula, illa shalla 4 raka'atin, mesti dia akan solat 4 rakaat. Mana dua-dua.
Ada riwayat kata au sitta rakaat, 4 rakaat. Hadis ini riwayat Abu Daud tapi sanad dia lemah. Yang sahih tadi hadis Ibnu Abbas 4 rakaat. Hadis-hadis ini menunjukkan kelebihan solat 4 rakaat selepas Isya. Yang sahih. Maka di situ menunjukkan bahawa sunnah, ingat ni para jemaah sekalian, sunnah selepas solat Isya kita solat 4 rakaat. Dua-dua. Sama ada di masjid ataupun di rumah. Manakala kita tak nak solat sunat di masjid, kita balik ke rumah kita solat 4 rakaat. ولذلك اتفق العلماء على مشروعية هذه الصلاة. اتفاق ulama sunat solat 4 rakaat ini. Dan ada lagi riwayat tambahan. Ini kita nak sebut ya ni. Riwayat tambahan ini iaitulah siapa dia solat 4 rakaat selepas Isya kana ka'adli lailatul qadri. Dia boleh pahala seperti beribadat pada malam Lailatul Qadar. Ini orang duk tanya hadis ni macam mana kedudukan dia. Man salal isya fi jama'atin, tengok. Hadis yang pertama daripada Ibnu Umar, siapa dia solat Isya berjamaah. Wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjid. Ada tambahan. Hak ni tak boleh balik ke rumah. Wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjid. Dia solat 4 rakaat sebelum keluar masjid. Kana ka'adli lailatul qadri, seolah-olah dia berdiri pada malam Lailatul Qadar. Besar sekali itu kelebihan dia kan. Hadis ini dalam At-Tabarani, tapi Iraqi kata fi dha'f, mana sanad dia dhaif. Dalam riwayat ini, riwayat yang menyebut tentang 4 rakaat lepas Isya itu seperti Lailatul Qadar ini, ada 5 riwayat hadis. 5 riwayat hadis. Yang pertama tadi daripada Ibnu Umar, yang kedua daripada Ibnu Abbas, yang ketiga daripada Anas. Wa arba'un ba'dal isya'i ka'adlihinna milaitil qadri. Hadis ini juga dhaif. Ada ulama kata dhaifun jiddan, terlalu lemah. Dan hadis Al-Bara' bin Azib juga menyebut yang sama. Hadis yang kelima daripada Yahya bin Abi Kathir, qala amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut hadis Yahya bin Kathir berbeza sikit lawak. Nabi kita suruh sahabat-sahabat dia baca Alif Lam Mim Sajadah dan Tabarakallazi biyadihil mulk, kerana dia setiap ayat itu menyamai 70 ayat daripada riwayat yang surah lain. Siapa dia baca selepas Isya, kanata lahu mislahuma fi lailatul qadri, seolah-olah dia dapat seperti itu juga pada malam Lailatul Qadar. Kesimpulannya, 5 hadis yang riwayat ini ulama hadis mengatakan dhaif. Yang sahihnya memang Nabi kita buat 4 rakaat seperti hadis Ibnu Abbas yang terawal tadi. Namun begitu, jangan lemah lagi. Dengar hak dhaif tu pakai semangat selalu tak saya buat. Nasib baik dia tak Allah. Kalau sahih rugi banyak dah kita. Kata di pengkaji ini mengatakan wa ammal asar. Terdapat asar di maknanya riwayat kata-kata sahabat dan juga tabi'in, makna dia sama dengan hadis tadi, ada 10 riwayat. Gagah tu sikit. Riwayat yang pertama, Ana ambil 2-3 ya, daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, dia tak angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi marfu', yang ni mauquf. Kata dia, man shalla arba'an ba'dal isya. Siapa dia solat 4 rakaat selepas Isya, la yafsilu bainahunna bi taslim. 4 rakaat terus. Mana kita tidak bagi salam tengah-tengah tu. Adla bimislihinna milaitil qadri, seolah-olah kita dapat pahala macam Lailatul Qadar. Daripada Abdullah bin Umar pula, kata-kata Ibnu Umar, mauquf, man shalla arba'an ba'dal isya kunna ka qadrihinna milaitil qadri. Siapa dia solat lepas Isya 4 rakaat, dia akan pahala dia seperti malam Lailatul Qadar. Seperti je ni.
Macam kita solat lepas subuh boleh pahala haji tu. Jangan kata Lailatul Qadar malam ni pakai tak i'tikaf dah. Tak pakai ambil 4 rakaat ini. Riwayat yang ketiga daripada Aisyah, riwayat yang keempat daripada Abdullah bin Umar, riwayat yang kelima daripada Ka'ab bin Ahbar. Jadi dalam kesimpulannya ada berapa? Ada 10 riwayat daripada sahabat dan juga tabi'in. Kesimpulannya, al-khulasah, kesimpulan daripada hadis dan riwayat ini mengatakan bahawa sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan 4 rakaat selepas Isya. Jadi dah sabit tu kita buatlah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Mana kita ambil, kalau ambil termasuk dalam pakej 12, bermakna 2 rakaat yang pertama itu muakkad, yang kedua tu ghair muakkad. Tapi dia masuk dalam kategori di amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ahadis al-marfu'ah. 5 hadis yang marfu' tadi yang diangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fakulluha dha'ifatun, semuanya dhaif, ada sebahagiannya dhaif dha'fan syadidan, lemah sangat. Kalau kita nak pegang tu maknanya ulama kata syarat kita nak beramal hadis dhaif ni jangan terlalu lemah. Yang paling kuat sekali hadis daripada Ibnu Umar, namun asar kata-kata di kalangan sahabat dan tabi'in yang menunjukkan ada 10 riwayat itu menunjukkan bahawa ala amalis salaf, ulama-ulama salafus salih telah melakukan sunnah ini dan memang tersebar di kalangan mereka, memang tersebar di kalangan para sahabat dan tabi'in melakukan 4 rakaat selepas Isya. Adapun bi annaha ta'dilus salah fi lailatul qadri, ini dibahaskan. Adapun perkataan yang menunjukkan pahala dia seperti solat pada malam Lailatul Qadar, maka ini perlu kepada riwayat yang sahih yang mengangkat sedemikian itu, kerana pahala dia sangat besar. Lebih-lebih lagi sebahagian daripada riwayatnya daripada Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar ni di antara ulama yang banyak ambil riwayat daripada ahlul kitab, riwayat daripada ahlul kitab. Maka para ulama mengatakan hadis-hadis yang diriwayat daripada sahabat itu ada riwayat-riwayatnya yang sahih mauquf an jam'in minas sahabah, maka kita kata lakukanlah 4 rakaat itu. Kalau kita tak dapat yang Lailatul Qadar pun, mana kita dapat laksanakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Marilah kita bersama dengan qawafilul khair, bersama dengan qafilah rombongan orang-orang yang sangat cintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tuan biasanya laku 2 rakaat je, tambahlah 4 rakaat selepas daripada ini insya-Allah.